Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin 745 10 September, saya Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi dengan nombor metrik 21FA04005. Mari kita saksikan dulu tumpuan utama pada malam ini. Kemahiran pemujukan yang berkesan dalam organisasi. Antara isi yang akan dikupas ialah definisi pemujukan dan kaitannya dalam komunikasi. 5 prinsip asas pemujukan. 2 teknik mengatakan tidak untuk yang dipujuk. 2 teknik mendengar jawapan ya daripada yang dipujuk. Teknik pemujukan secara bersemuka. Teknik memberi maklum balas empati. Dalam kehidupan ini, kita sebagai rakyat satu Malaysia haruslah bekerjasama antara satu sama lain agar negara kita menjadi negara yang maju. Maka, kumpulan dan pasukan yang ditubuhkan perlulah mempunyai pemimpin yang pandai memujuk dan berkomunikasi. Oleh yang demikian, tajuk yang kita akan bahas pada buletin kali ini ialah kemahiran memujuk dan komunikasi dalam kumpulan dan pasukan. Baik, bersiaran langsung dari Al-Ihsan Studio yang akan disampaikan oleh Tuan Muhammad Saifuddin Kamaria bin Abdullah dengan nombor metriknya 21FA04018 untuk memberi pencerahan kepada penonton mengenai tajuk yang akan kita bahas pada kali ini. Bolehkah Tuan Saifuddin memberikan definisi pemujukan dan juga berkaitan dengan komunikasi? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Irsyad dari Awani Studio. Sekarang bersama saya Muhammad Saifuddin Kamaria daripada Studio Al-Ihsan. Saya akan membincangkan mengenai definisi pemujukan dan kaitannya dengan komunikasi. Apa yang dimaksudkan dengan pemujukan? Dan apa kaitannya dengan komunikasi? Pemujukan berasal daripada kata dasar pujuk. Menurut Azlina pada tahun 2015, memujuk ialah kebolehupayaan untuk membuat orang lain mempercayai atau membuat sesuatu tindakan seperti mana yang diinginkan oleh sumber. Menurut Rodman Red Adler pada tahun 2006 pula, pemujukan ialah proses untuk memotivasikan seseorang individu atau kumpulan melalui komunikasi bagi tujuan mengubah kepercayaan, sikap dan tindakan. Pemujukan dilakukan dengan memakai kata-kata manis dengan tujuan hendak memikat hati, mengajak, menipu ataupun menggalak. Dalam konteks komunikasi, pemujukan pula memujuk adalah bertujuan supaya berlaku unsur mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah laku penerima. Unsur pemujukan ini dilihat berkesan apabila proses memujuk ini dapat menyentuh perasaan dan emosi individu ataupun kumpulan yang menjadi sasaran maklumat. Kemahiran komunikasi pemujukan perlu dilakukan untuk menyampaikan buah fikiran, nilai, cadangan dan keyakinan sebagai platform untuk memperoleh kepercayaan daripada pihak lain. Pada tahun 1992, menurut Han, terdapat 4 kemahiran umum yang boleh digunakan untuk membujuk, iaitu dengan menggunakan pendekatan perasaan, pengaruh, etika dan tindakan. Kesemua unsur ini perlu dilakukan untuk permulaan perbincangan atau perundingan dengan pihak yang terlibat, iaitu syarikat Selcom, Digi dan Maxis. Sekian pada saya Muhammad Saifuddin Kamaria bin Abdullah daripada Al-Ihsan Studio. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Saifuddin Kamaria bin Abdullah atas penyampaian yang menarik. Seterusnya, soalan ini akan diajukan kepada Puan Nur Nadira binti Mat Daud dengan nombor metriknya 21FA04020 yang akan bersiaran langsung di Al-Ikhlas Studio. Puan, bolehkah Puan berikan 5 prinsip asas pemujukan? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hai, bersama saya di Studio Al-Ikhlas. InsyaAllah saya akan menerangkan 5 prinsip asas pemujukan. Okey, kita pergi kepada prinsip yang pertama, iaitu menggariskan matlamat yang jelas. Apa itu matlamat? Matlamat ialah sasaran atau sesuatu yang hendak dicapai. Jadi matlamat ni kita boleh bahagikan dia kepada 2, iaitu matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Pentingnya kita untuk meletakkan atau menetapkan matlamat yang jelas dan bersepadu adalah untuk kita mengatur strategi yang seterusnya, iaitu strategi dalam pemujukan lah. Okey. Prinsip yang kedua ialah menguasai kemahiran komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini ialah komunikasi dengan diri sendiri melalui monolog dalaman.
Yang ketiga ialah memahami psikologi manusia. Psikologi ialah salah satu cabang ilmu yang bercambah daripada ilmu falsafah. Okey, kenapa kita kena faham psikologi manusia ni? Sebab kita berhubung dengan manusia untuk pelbagai tujuan. Apabila kita telah memahami psikologi individu yang ingin kita pujuk, barulah proses pemujukan tu akan menjadi lebih mudah untuk kita melakukan perubahan dari segi aspek pemikiran ataupun sikap. Seterusnya ialah menguasai kemahiran komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ditaktifkan sebagai proses interaktif yang dipilih, sistematik, unik dan berterusan antara individu bagi tujuan membina maksud bersama tentang pandangan peribadi individu terlibat. Lazimnya, komunikasi interpersonal ni melibatkan dua individu yang mengenali antara satu sama lain secara mendalam. Jadi kalau komunikasi intrapersonal tadi hanya melibatkan diri sendiri, komunikasi interpersonal ni dia melibatkan orang lain juga. Yang terakhir sekali, memastikan persekitaran yang selesa. Apabila berbicara mengenai komunikasi pemujukan, persekitaran amat memainkan peranan penting untuk mewujudkan komunikasi yang positif. Dan persekitaran selesa bukan sahaja bermaksud mempunyai kerusi yang empuk, bilik yang berhawa dingin dan harum, tidak. Persekitaran yang selesa juga dikaitkan dengan dua aspek lain, iaitu yang pertama, masa yang sesuai. Yang kedua ialah transaksi yang tepat. Kesimpulannya, prinsip-prinsip asas dan pemujukan ini seharusnya bermula dalam diri setiap individu. Kemampuan dan kecenderungan untuk bersangka baik dan menguasai ilmu kemanusiaan menjadi intipati penting dalam komunikasi pemujukan. Itu sahaja daripada saya. Kembali ke studio awal. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Nadirah binti Mat Daud atas pendapat yang menarik dan bermanfaat. Tanpa membuang masa lagi, saya teruskan dengan soalan yang selanjutnya. Puan Nur Fatin Nadirah binti Zahari dengan nombor metriknya 21FA04014 yang sekarang berada di Al-Falaq Studio. Puan, bolehkah Puan berikan dua teknik mengatakan tidak untuk yang dipujuk? Dipersilakan. Mari kita beralih kepada dua teknik untuk mengatakan tidak kepada yang dipujuk. Yang pertama, meminta maaf. Ianya merupakan cara paling asas untuk mengatakan tidak dengan jelas dan berterus terang, diikuti dengan alasan yang ringkas dan ringkaskan apa yang ingin diperkatakan. Kita juga tidak perlu berbohong atau membuat alasan yang pincang jika kita menganggap alasan kita tidak cukup baik. Yang kedua, bersikap rendah diri. Sekiranya seseorang menyuruh kita untuk mengendalikan lebih banyak tanggungjawab daripada apa yang kita mampu lakukan, kita perlu gunakan cara kerendahan hati. Kita perlu menolak permintaan itu dengan tegas dan jelaskan bahawa kita bukan orang yang tepat untuk melakukan kerja itu. Ini boleh menghasilkan alasan yang jelas dan jujur, atau kita boleh memilih jalan lain dan terus menunjukkan idea bahawa kita tidak berkelayakan atau mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Sekian, terima kasih. Kita kembali ke Awani Studio. Terima kasih kepada Puan Nur Fatin Nadirah binti Zahari atas pencerahan. Seterusnya, apakah dua teknik mendengar jawapan ia daripada yang dipujuk? Saya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi dengan nombor metrik 21FA04005 dari Al-Hijrah Studio. Dipersilakan. Terima kasih Tuan atas pemberian peluang kepada saya. Dengan ini saya akan memberikan dua teknik mendengar jawapan ia daripada yang dipujuk. Yang pertama ialah sandarkan kepada tujuan-tujuan yang mulia. Setiap perkara yang kita lakukan hendaklah mempunyai tujuan yang tersendiri, sama ada tujuan tersebut baik ataupun sebaliknya. Tujuan-tujuan tersebut hendaklah berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan memberi manfaat kepada kumpulan dan organisasi. Jika kita menginginkan orang lain atau individu dalam sebuah organisasi bersetuju dengan apa yang kita sampaikan, kita hendaklah memujuk dan mempengaruhi mereka dengan kata-kata yang jelas serta objektif yang mulia. Kita seharusnya menerangkan lebih mendalam mengenai sesuatu perkara yang dikatakan dan kelebihan yang akan diperoleh jika kita menginginkan orang lain yang mendengar itu memahami serta bersetuju dengan kita. Yang kedua ialah perbualan dengan cara yang ramah. Secara umumnya manusia akan tertarik dan berasa senang dan tenang dengan perilaku yang baik serta percakapan yang lembut. Tiada orang yang menyukai orang yang pemarah, pendendam, penipu, pengkhianat dan juga orang yang suka berkata-kata kesat. Perbualan yang ramah amat penting untuk menarik minat orang lain untuk bercakap dengannya serta mendengar kata-katanya dan juga pujukannya. Kita hendaklah menggunakan kata-kata yang lembut apabila memujuk seseorang serta didahulukan dengan senyuman manis, memberi salam dan juga bertanya khabar. Sekiranya pendengar itu sibuk dengan perkara lain, kita hendaklah mengelakkan diri daripada mengganggu dia supaya emosinya terkawal. Kita sewajibnya tidak meninggikan suara, tidak menggunakan kata-kata kesat, tidak menipu, tidak menyinggung perasaan orang yang dipujuk. Dengan mengamalkan perbualan yang ramah, orang lain akan mudah terbuka hatinya untuk bersetuju dengan segala yang disampaikan oleh kita. Baiklah, itu saja daripada saya. Kita kembali ke studio Awani.
Terima kasih kepada Tuan Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi atas ilmu yang amat berguna. Baiklah, kita kembali semula kepada Puan Fatin. Jadi, bolehkah Puan Fatin menerangkan mengenai teknik pemujukan secara bersemuka? Dipersilakan. Seterusnya, terdapat dua teknik pemujukan secara bersemuka. Yang pertama, logos, iaitu keupayaan memujuk menggunakan logik. Sebagai contoh, individu terbabit mempunyai sifat terbuka dan mahu mendengar idea kita. Selain itu, keperluan individu tersebut mestilah bersesuaian dengan matlamat. Matlamat utama adalah bagi mendapatkan persetujuan sebulat suara daripada semua yang terbabit. Yang kedua, ethos, iaitu keupayaan menggunakan kredibiliti dan kepakaran untuk memujuk. Ethos dikenali sebagai sikap ambil peduli, iaitu mindful strategy. Matlamat kita adalah untuk memastikan mereka yang terbabit memberi komitmen kepada kedudukan kita, hasil, kontrak atau apa sahaja yang berkaitan. Bukan itu sahaja, keperluan mereka yang terbabit amat penting dan seiring dengan hasil yang kita mahukan. Sekian, terima kasih. Kita kembali ke Awani Studio. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Fatin. Kita akan teruskan kepada Puan Nadirah. Bolehkah Puan memberikan teknik memberi maklum balas empati? Dipersilakan. Baiklah, seterusnya kita akan bincangkan pula dua teknik memberikan maklum balas empati. Teknik yang pertama adalah dengan memberikan respon. Seperti yang kita tahu, memberikan respon secara emosional ini adalah sangat sukar. Tetapi, dengan hanya mendengar juga tidaklah cukup. Jadi kita perlulah berikan respon yang terbaik kepada individu yang dipujuk. Respon yang macam mana perlu kita beri? Okey, respon yang perlu kita beri kepada individu yang dipujuk adalah respon yang betul-betul dari lubuk hati kita. Jawapan yang betul-betul menentukan perasaan kita. Apa yang kita akan buat kalau kita di tempat mereka. Dan respon yang paling perlu dielakkan adalah saya tidak tahu. Lagi-lagi kalau melibatkan soalan peribadi. Kerana ia akan membuatkan kita nampak macam kita tak nak faham mereka. Kita tak nak mendalami keadaan atau situasi mereka. Teknik yang kedua adalah dengan menawarkan kasih sayang fizikal. Namun begitu, bukan semua orang kita boleh tawarkan kasih sayang fizikal kerana khawatir mereka akan rasa janggal ataupun kekok dengan tindakan kita. Tetapi sekiranya kalau orang itu kita dah lama kenal, kita dah selesa, dah kenal secara mendalam, maka berikanlah mereka pelukan ataupun letakkanlah lengan di bahu mereka ataupun tangan di lengan mereka. Ini bukan sahaja menunjukkan bahawa perhatian kita tertumpu pada mereka, malah ia juga mewujudkan hubungan yang baik antara kita dengan individu yang dipujuk. Jadi sekian saja daripada saya. Kembali ke Awani Studio. Terima kasih. Baiklah, kita sudah lama bersiaran, maka buletin Awani berakhir di sini. Di atas dahan burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Saya Muhammad Irsyad bin Samsul Hadi. Dengan ini salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.